mengurangkan simptom ataupun kita nak prevent dia daripada menjadi lebih teruk. So salah satu kesan sampingan glaukoma adalah macam yang Cik cakap tadi lah, penglihatan dia tepi tak nampak, tengah je nampak. Kita panggil tu tunnel vision. Sebab medan penglihatan dia dah kurang daripada tepi, dia akan makin mengecil. Lalas kita nampak, dia boleh nampak yang tengah je. So yang tepi dah akan nampak hitam. Itu disebabkan oleh saraf mata lah. Saraf mata dah rosak, so lama-lama dia akan kecil, lama-lama dia akan menyebabkan kebutaan terus. Itu glaukoma. Katarak macam pakcik dah 7 tahun, 8 tahun lah. Pakcik pergi hospital Selayang. Lepas tu pergi hospital Park. Tapi bila berlaku PKP ni dah tarik tunda-tunda. Soalan dia, pakcik pergi, dia kata boleh pakai lagi. Buat lagi appointment tahun depan. Sekarang masuk tahun yang ke-7, tahun ke-8. Jadi bila masa yang sesuai untuk operate katarak? Dan kenapa kita nak buat operate katarak? Katarak ni kalau setakat sikit-sikit katarak dia, kebanyakannya doktor dia tak akan buang lagi lah, sebab maksudnya penglihatan tu masih cantik lagi. Sebenarnya kita waktu kalau test mata, kita akan ada satu threshold ataupun satu macam value. Kalau dia exceed value tu, maksudnya kalau dia tak boleh, penglihatan dia lebih teruk daripada value tu, sebenarnya dah kena start buat. Kalau macam penglihatan tu bawah daripada value tu, maksudnya penglihatan dia masih okey lagi. That's why walaupun masih ada katarak, tapi kalau kita tengok vision dia still okey lagi, kadang-kadang doktor dia tak suruh buat tu, katarak tu. Tapi dia bergantung pada individu lah. Sometimes hospital kerajaan ni dia susah sikit nak buat katarak. Kalau katarak tu macam sikit-sikit, biasa diorang tak akan buat dulu. Diorang akan tunggu bila dah sampai threshold yang sepatutnya baru diorang akan buat. Tapi kalau yang swasta ataupun yang swasta lebih normally kan, walaupun ada sikit pun kalau nak buat boleh je, tak masalah. Sebab itu kan kita punya hak kan, kita bayar. So walaupun ada sikit pun biasanya doktor tu akan tanya nak buat ke tak nak buat, boleh je, tak ada masalah. Macam tu. Risiko kepada diabetes? Diabetes pun salah satu punca katarak jugalah sebenarnya. Biasanya kalau macam tu doktor akan assess dululah kesihatan secara general sebelum buat cataract surgery tu, stable tak patient tu untuk undergo surgery for cataract. Kalau stable, boleh je, tak ada masalah pun. Yang penting diabetes tu kena stable lah. Kerabunan ni dia ada kaitan dengan iPad, TV, membaca? Dia kaitan dia bukan secara tidak langsung, ada jugalah sedikit sebanyak kaitan. Sebenarnya especially dalam kalangan budak kecil lah, kanak-kanak kan, kalau banyak sangat buat kerja dekat tu tak semestinya tengok iPad. Kadang-kadang buat kerja homework, membaca buku, apa-apa pada jarak dekat pun lama-kelamaan dia boleh menyebabkan timbulnya rabun jauh. Dia sebenarnya bukan iPad semata-mata, bukan handphone semata-mata. Apa-apa yang pada jarak dekat, kalau sebarang aktiviti yang dilakukan pada jarak dekat dalam masa yang berpanjangan, prolong use of near work, dia akan menyebabkan rabun jauh. Itu memang ada kajian yang dilakukan lah. Memang terbukti kalau kita banyak buat kerja dekat, lama-kelamaan dia akan menyebabkan rabun jauh dalam kalangan kanak-kanak. Jarak yang sesuai? Jarak yang sesuai, normally kita kalau jarak dekat tu normally 40 cm lah, one arm length macam tu, itu dikira dekat lah. Dia boleh buat kerja pada jarak dekat, tapi kena in moderate hours lah. Janganlah sekali duduk tu 5-6 jam buat kerja. Itu tak boleh. Itu cara yang salah lah. Cara yang betul kalau nak buat kerja pada jarak dekat, kena take breaks in between. For every 20 minutes, setiap 20 minit, rehat sekejap 20 saat. 20 minit? Kalau pernah dengar 20-20-20 rule tu, for every 20 minutes, rest for 20 second, tengok benda jauh 20 kaki. Itu panggil 20-20-20 minute, 20-20-20 rule. Macam tu lah. Macam cucu pakcik kan, dia kalau dapat iPad, susah nak. Dia pakcik pernah cabar dia dulu kan. Pernah 2-3 kali dia tak tidur tau. Daripada ni kan, tak tidur. Bila pakcik pergi masjid solat subuh, pukul 6 tu baru dia tidur. Dia punya enjoy kan dengan iPad tu, dengan komik ke, cerita ke kan, dengan kartun ke. Jadi macam mana
bagi nasihat sikit pandangan sama ada rehat 20 minit ke biasa mereka ni rehat bila bateri habis. Betul. Gitu. Biasanya kalau ikutkan kanak-kanak memang tidak disarankan lah untuk menggunakan banyak gadget sebenarnya. Tak kisahlah iPad ke handphone ke. Sebenarnya tak boleh lebih daripada 1 jam setiap hari. Sepatutnya tak boleh. Tapi kalau tak bagi langsung pun sebenarnya lebih bagus lah. Tapi sekarang mungkin agak susah kan sebab sekarang punya lifestyle pun memerlukan gadget. So sebenarnya ni peranan ibu bapa lah ataupun sesiapa saja di rumah yang jaga budak-budak ni kan, kena make sure dia orang tak guna lebih for 1 hour. 1 jam tu sebenarnya dah lama dah sangat. Kalau boleh 30 minit tu pun dah stop. Macam tu. Sebenarnya tak, dia mungkin usage lah dia punya kesan dia kita tak nampak, bukan dalam masa dekat. Dia kesan penggunaan gadget ni adalah untuk penglihatan dia dari segi jangka masa yang lama. Dan sebelum lama baru kita akan nampak kesan dia. Dia positifnya yang pakcik nampak